أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah kita masih lagi dalam tajuk An-Nuzur ataupun nazar bahasa Melayu. Kita dah tahu apa itu nazar. Minggu lepas kita dah uraikan apa maksud nazar. Kemudian nazar lebih kepada janji. Janji melakukan kebaikan atau keburukan. Ya nazar. Saya bernazar. Kan cuma berjanji itu nazar. Jadi dalam Islamnya ada hukumnya berkaitan dengan janji ataupun nazar tersebut. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan perkataan nazar. Misalnya surah Al-Insan, surah Al-Hajj, dan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imran bin Husain. Baik. Hari itu insya-Allah kita nak nanggah jenis-jenis nazar. Ada beberapa jenis nazar di muka surat 595. Kita dah tahu hukum nazar ya. Hukum nazar ya, ada beberapa hukumnya berkaitan dengan nazar tersebut. Hari ini insya-Allah kita nak tahu apa jenis atau terbahagi kepada berapa bahagian nazar. Jadi dalam Islam, dalam ulama fiqh merumuskan bahawa nazar ini ada 3. Yang pertama, nazar al-lajjaj namanya. Nazar al-lajjaj. Ia berlaku dalam keadaan pertengkaran. Lajjaj tu bahasa Arab artinya keras kepala lah. Dia kelahi. Apabila dia kelahi, bertengkar, dia terus berjanji nak melakukan sesuatu secara marah lah. Secara emosional. Itu dipanggil nazar al-lajjaj, iaitu menggantung, iaitu dalam keadaan berlaku dalam keadaan pertengkaran dan permusuhan, dan ia terbit daripada kemarahan. Seperti seseorang berkata suatu bertengkar, apa katanya? Sekiranya aku bercakap dengan si fulan, maka atas nama Allah wajib ke atasku puasa sebulan. Aku akan kelakar lagi dengan kau. Mun aku kelakar dengan kau, aku akan mewajibkan diriku demi Allah puasa sebulan. 7 keturunan yang cikgu kelakar lagi. Kan anda macam mana? Biasanya. 7 keturunan mesti tegur aku lagi. Ya, dorongan daripada emosi ketikanya bertengkar. Apakah penyebabnya berkelahi dan sebagainya, dia terus mengeluar kata-kata tersebut. Bawahnya si mak lagi bercakap dengan orang ya. Munya bercakap, dia akan berpuasa sebulan. Puasa sunat lah. Okay. Ya. Ya nazar lajjaj te. Okay. Nazar lajjaj. Dan yang kedua, nazar al-mujazat atau al-mukafat, mukafaat atau ganjaran, upah, iaitu menggantungkan
kewajipan sesuatu ibadat dengan tercapainya sesuatu kehendak. Orang yang bernazar tanpa sebarang dorongan ataupun pertengkaran ataupun sikap lajas tadi. Misalnya contoh, kalau aku disembuhkan oleh Allah daripada penyakitku, maka atas nama Allah wajiblah aku menyedekahkan seekor kambing. Nyata sakit. Si baik. Makanya bernazar. Boleh yang kita bernazar macam ya boleh. Sekiranya aku sembuh, aku akan nyembelih seekor kambing ke jamu sidak suruh al-hidayah. Ini ada sebenarnya. Ataupun aku akan berpuasa. Apa aja lah. Asalnya berbentuk ibadat. Aku akan nyukur palak. Nyukur palak bukan ibadat. Terjun daripada jembatan gantung ke sungai berenang. Ya termasuk. Ya nazar termasuk. Karenanya bukan ibadat ya. Yang mesti benda yang kita nazarkan itu berbentuk ibadat. Macam puasa, sedekah, sembahyang sunat, dan sebagainya, berbuat baik dengan siapakah. Jadinya ya mesti benda yang ibadat. Macam untuk tadi, sekiranya aku disembuhkan oleh Allah daripada penyakitku, maka atas nama Allah, yang nyebut nama Allah sebab ianya jadi nazar, sebabnya nyebut nama Allah. Atas nama Allah, artinya berjanji dengan Allah. Aku akan menyedekahkan seekor kambing. Atau aku akan pergi umrah tahun tujuan. Misal. Aku akan berpuasa 2 minggu. Aku akan mewakafkan sesuatu, misal. Aku akan memberi makan 2 orang fakir miskin. Jadi semua yang dianggap ibadat. Maka wajiblah baginya untuk melaksanakan perkara tersebut. Kalau nyesik melaksanakan, makanya wajib melakukan ibadat yang disebut yang tadi. Nyembelih kambing kah, puasa kah, pergi umrah kah, apa aja yang sudah dijanjikannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bahagian ketiga, jenis ketiga, nazar mutlak nama. Yaitu mewajibkan diri melakukan suatu ibadat tanpa menggantungkannya dengan tercapainya suatu kehendak. Juga tanpa dorongan pemusuhan atau kemarahan. Seperti seorang berkata, atas nama Allah, ibadat. Wajiblah atas aku puasa pada hari Khamis tu. Khamis depan tu. Khamis yang dekat tu. Tanpa ada sebab pertengkaran macam nak pertama tadi. Tanpa ada disebabkan oleh maut satu-satu ganjaran upah dan sebagainya. Tapi nyebut secara sukarela, secara mutlak. Aku mewajibkan atas nama Allah, aku mewajibkan atas diriku untuk puasa hari Khamis depan. Wajib siknya puasa? Wajib. Menyasik puasa, makanya akan membayar kafarah. Kelak akan disebut apa denda ataupun kafarah yang patut dilaksanakannya sekiranya memungkiri nazar tersebut. Nazar jenis kedua dan ketiga dinamakan nazarat tabarrur. Namanya tabarrur. Dinamakan demikian kerana orang yang melakukan nazar itu mahu melakukan kebaikan dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua nazar nok kedua dan ketiga ya memang diperintah, dibolehkan dalam agama Islam. Adapun nok jenis pertama tadi, akibat daripada pertengkaran yang marah dengan seseorang, nya pun bernazar. Jadinya bernazar yang tengah emosional.
Mungkinnya si dapat nak melaksana karena masanya nyebut ya nya tengah emosi. Jadi apabila kehendak yang dinazarkan itu berlaku, maka orang bernazar wajib melaksanakan apa yang telah diwajibkan ke atas dirinya. Apa aja? Aku akan puasa 10 hari. Wajibnya puasa 10 hari. Mesti puasa denda. Dendanya kelak ada, kita akan sebut. Aku akan nyembelih seekor kambing. Maka wajib nyembelih kambing. Mesti nyembelih, yang bayar denda. Nazarnya tadi. Ataupun yang ada aku wajib bersedekah sekian-sekian banyak. RM1,000 ku sedekah. Emosi tak nak. Aku akan sedekah RM1,000. Apabila nyasik sedekah, makanya sudah dia anggap melanggar nazarnya. Apabila dia melanggar nazarnya, maka dalam Islam ada kafarah. Kafarah artinya denda. Denda-denda yang akan dikenakan atas orang tersebut. Disebabkannya memungkiri nazarnya. Okay? Memungkiri nazarnya. Dia boleh memilih salah satu antara keduanya karena jenis ini menyerupai nazar dari sudut kewajipannya dan menyerupai sumpah dari sudut ia adalah alat untuk menghalang daripada melakukan suatu perkara. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nazri kafaratul yamin. Ria kita dah belajar tentang sumpah. Dah habis dah tajuk ya. Rupanya denda orang yang memungkiri nazar sama dengan denda orang yang melakukan sumpah. Nak disebut, nak dibelajar kita beberapa minggu. Nak sebelum kita masuk dalam tajuk itu. Apa kafarah ataupun dendanya? Ingat sih, ya. Satu, memerdekakan hamba ataupun harga hamba. Zaman kita tu saya ada hamba lagi. Ikut harga. Berapa? Kita tanya negeri nak masih ada hamba. Macam di Saudi fatwa adanya masih ada. Mengambil kira tentang harga hamba. Mungkin puluhan ribu, ratusan ribu. Atau yang beri makan berapa orang miskin ya? 10 orang miskin dengan makan kenyang dan makanan yang biasa dimakannya. Jangan beri ikan kering je beri sambal. Saya boleh. Beri makanan yang kita makan. Okay. Atau kita membeli pakaian untuk 10 orang. Pakaian yang layak untuk dipakai. Punya saya ada duit untuk melakukan benda semua. Nak beli hamba saya dapat. Nak beri makan 10 orang pakai miskin. Si kabeh saya ada duit. Nak beli baju pakai 10 orang pakai miskin. Saya ada duit. Makanya disuruh puasa 3 hari. Ringan tak? 3 hari. Wajibnya puasa 3 hari. Si semesti betul-betul puasa ya. Boleh selang-seli boleh. Asalkan 3 hari. Itulah denda bagi orang yang melanggar sumpah atau melanggar nazarnya. Punya si bayar? Puasa si mau, membayar si mau. Ia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Karenanya telah mempermainkan nama Allah atas kata-katanya. Kan nyebut nama Allah. Demi Allah. Aku mewajibkan atas nama Allah. Aku akan nyembelih seekor kambing. Kan kau dah pebulak. Kau makin nama Allah. Emosi ke dia. Kemudian kau pebulak. Main nama Allah bukan benda yang boleh dianggap ringan. Berdusta atas nama Allah. Menghina Allah dan sebagainya. Itu adalah dosa besar. Silap-silap air bulan, kufur, terkeluar daripada Islam.
Sebab dia cara untuk menembus ya semua bayar tadi. 3 kafarah ataupun denda. Cik terkabir bayar 3, ringan Allah beri. Puasa 3 hari. Pilih bila-bila kau puasa dalam setahun ni boleh. Yang penting dah niat nak puasa. Kalau niat semua nak puasa, makanya berdosa lagi. Tambah dosa. Kerana isi nak menunaikan kafarah. Kadang-kadang orang yang si tahu, dia pernah bernazar tapi dia mungkir. Dia si tahu hukum, si pernah belajar kita tu. Kadang-kadang kita terlalu gembira, lulus anak kita kah, kita pun dapat bonus kah, kita pun dapat keuntungan perniagaan, kita pun keluar daripada mulut kita. Aku Alhamdulillah tahu untuk untung bisnes aku. Aku berjanji kepada Allah Ta'ala, aku akan sedekah untuk 60 orang pakai miskin. Oh, 60. Keluar di mulutnya, terlalu gila. Happy. Tiba-tiba, waktu nak melaksanakan nazar tersebut, ni nazar kau dulu ni, kau madah kena makan 60 orang miskin tu. Saya ada duit cik. Cik, aku tak habis. Maka wajibnya kafarah tadi. Menyesik mautnya membayar kafarah, kau berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Kau akan diambil kira atas kebohongan engkau terhadap nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Al-Imam Nawawi berkata hadis ini ditafsirkan oleh jumhur ashab kami mazhab Syafi'i ke atas nazar al-lajjaj. Jenis kedua iaitu nazar al-mujazah. Apabila kehendak yang dinazarkan itu tercapai seperti Allah menyembuhkan penyakitnya. Masanya sakit di hospital kau main lagi. Ya Allah sembuhkanlah aku. Mun aku sembuh tu ya Allah aku berjanji aku akan jadi orang baik. Aku akan bersedekah, aku akan banyak melakukan ibadat-ibadat sunat katanya. Main dia janjinya. Rasanya sakit. Tiba-tiba Allah menyembuhkannya. Lupa dengan nazarnya tadi. Lupa. Makanya perlu membayar denda. Lain sebut kita tadi lah. Memerdekakan hamba atau harga hamba. Beri makan 10 orang fakir miskin. Atau beli baju yang layak dipakai kepada 10 orang fakir miskin. Mesti ada duit, si terkabir melaku nak 3 ya. Puasa aja 3 hari. Selang-seli boleh puasa. Asalkan 3 hari. Niat, aku puasa untuk menunaikan nazarku. Okay. Ya, niat untuk puasanya. Dalil firman Allah Ta'ala. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 91? Dan tepatilah perjanjian kamu kepada Allah apabila kamu berjanji, bernazar. Allah marah. Tepatilah. Artinya wajiblah. Perintah. Tunaikanlah janji kamu itu apabila kamu berjanji dengan nazar. Aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Surah An-Nahl. Begitu juga sabda Nabi SAW, man nadhara ayyuti'a Allah falyuti'hu. Kata Nabi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, puasa kan dianggap mentaati Allah. Salat, sedekah, berbuat baik, ia dipanggil ibadat. Maka hendaklah dia mentaatinya, melaksanakan ibadat tersebut. Hadis riwayat Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi berdasarkan satu ayat Quran surah An-Nahl, kemudian satu lagi hadis Nabi Sahih Bukhari, maka melaksanakan nazar yang telah kita nazarkan
adalah hukumnya wajib. Si melakukannya, maka wajib membayar denda. Si mau bayar denda, tunggulah kau usia. Di akhirat kelak. Pembalasannya tetap akan berlaku. Kecualinya taubat. Kecualinya bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Baik. Kemudian kita lihat jenis ketiga tadi, yaitu nazar al-mutlaq. Yang juga bahagian kedua daripada nazar at-tabarrur. Membuat kebaikan, itu tabarrur. Hukumnya ialah orang yang bernazar wajib melaksanakan apa yang diwajibkan ke atas dirinya secara mutlak. Tiada siapa maksanya. Bukan karenanya gembira, bukan karenanya sakit, bukan karenanya emosi. Tapi yang suka-suka aja. Suka nak bernazar. Yang dipanggil nazar mutlak. Nah, ceriknya ya. Ada duit tu. Aku nazar no sekian. Memberi sedekah atau wakaf 10 IG Al-Quran. Nah. Hanya mesti benda nak dinazarnya. Benda yang berbentuk ibadat. Selain daripada ibadat, saya boleh. Aku nak makan kuih secuan. Ya, saya boleh. Saya perlu ditunaikan nazar ya. Ya, nazar bukan ibadat. Aku nak nyukur balak aku. Kena nyukur balak bukan ibadat. Nyukur balak ibadat cuma ketika kita melakukan haji dan umrah saja. Mesti untuk tahallul, ya ibadat. Tapi selain daripada waktu haji dan nak mula umrah, cukup balak siap ada apa-apa pahala. Malah Nabi rambutnya panjang. Nah, Jummah gantung. Enggak bau. Ya macamnya. Ada seorang rambut panjang. Jangan rambut tak ajak ke Nabi. Mudah-mudahanlah rambut dulu. Kelak nak lain insya-Allah. Ikut. Baik. Go aja Ridwan. Baik, kerana nazar ini tiada pergantungan syarat dengan perkara lain. Ya sukarela aja bernazar teh. Yang merasa dirinya gembira macam ni kah, rasa ada duit dan sehat. Nya pun aku nak nazar. Sukarela tanpa ada siapa-siapa yang menyuruhnya atau memaksanya. Atau banyak berlaku dalam masyarakat kita. Banyak berlaku. Dia juga tidak berhak. Dalilnya ialah umum dalil yang telah disebutkan sebelum ini, namun dia berhak melewatkan pelaksanaan janji nazar sebagaimana dia belum sampai ke satu tempoh yang diyakininya dia tidak lagi mampu menunaikan janji nazarnya. Jadinya bebas. Apabila nazar jenis itu, nya bebas bila-bilanya boleh melakukan, menunaikan janjinya dalam setahun. Selama nya si nentukan. Amunya nentu, hari Khamis depan tu. Dah. Hari bulan sekian. Maka wajib pada hari bulannya. Amunya si nentu, aku akan puasa 10 hari. Enggak ni aja. Maka bolehnya puasa esok, boleh puasa bulan depan, boleh bulan sigit-git, boleh puasa bila-bila masa. Asalkannya menunaikannya. Ada niat untuk menunaikan. Punya saya ada niat, berdosa. Yang mesti ada niat untuk melakukan perkara tersebut bila-bila masa. Dia juga tidak berhak menukar nazar ini dengan kafarah sumpah karena makna sumpah tidak wujud dalam nazar jenis ini. Syarat-syarat nazar. Nazar mempunyai syarat dari sudut ia adalah nazar tanpa melihat dari sudut jenisnya yang 3 itu. Secara ringkasnya syarat-syarat itu adalah seperti berikut. 1, mesti ada orang yang bernazar. Yang pertama, orang yang bernazar mesti ada. Orang yang bernazar disyaratkan 3 perkara. Pertama, mesti beragama Islam. Orang kafir nazarnya si terima. Dia mesti Islam. Okey?
mesti Islam. Tidak sah nazar orang kafir. Orang kafir bernazar, janji sekian, bernazar dengan Allah. Kerana dia si nyembah Allah. Dia nyembah patung, tepekong sebagainya. Okey? Nazar dengan tepekong. Nazar Allah siapa? Karenanya syaratnya mesti beragama Islam. Kerana orang kafir tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadat. Puasa ni, apa? Andainya puasa, saya ada pahala. Andainya bersedekah, saya ada pahala. Kenapa orang kafir bersedekah, saya ada pahala? Zalim nak ya Tuhan. Ini ada zalim. Kau nyembah pekong. Orang Kristian kau nyembah Jesus. Minta pahala dengan Jesus. Pahala kau minta dengan Allah. Okey. Yang ngempun pahala Allah. Buat baik dengan Allah dulu. Bawa Allah beri. So, kau terpekong digagu kau. Kau minta Allah beri pahala. Tidak mungkin. Okey. Cuma setengah ulama berpendapat pahalanya diberi di dunia. Macam ni cara Allah memberi pahala. Bukan pahala artinya balasannya ditunaikan di dunia sebelumnya mati. Macam kita orang Islam, pahala kita dapat di dunia dan dapat di akhirat. Tidaknya dapat di dunia aja. Selamatnya si masuk Islam, yang dapat di dunia. Macam ni cara Allah beri pahalanya di dunia. Allah sehatkan badannya. Ya salah satu. Katalah seorang orang bukan Islamnya tu suka berbuat baik dengan orang. Suka memberi, suka hadiah, suka berbuat baik, suka bertegur sapa. Suka bagi charity, derma dan sebagainya. Beri derma dengan suruh. Bulan puasa yang ajar orang iftar. Adakah kena itu? Waktu ada kurban yang beli kambing beri orang Islam. Ada tak? Ada. YB yang bukan Islam ya, beri 5 ekor sapi beri. Ada pahala siknya. Mengikut hukum Islam, nya ada pahala. Tapi nya dibalas kebaikannya itu di dunia dengan Allah memberinya kesehatan. Satu. Allah berinya harta. Satu, dua. Kalau nya sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Allah beri macam ya. Macam kita orang Islam, pahala yang bakal membantu kita dalam kubur kita. Dia ajak kita bangkit daripada kubur kita kelak pergi ke padang mahsyar. Panas terik matahari di padang mahsyar ya. Kita terlindung kerana hasil daripada pahala yang pernah kita lakukan semasa di dunia dan sebagainya. Tapi kalau dia masuk Islam sebelum mati, yang banyak mula kebaikan, charity dan sebagainya. Tiba-tiba satu masa Allah beri hidayah, ya embrace Islam atau convert Islam. Maka pahalanya datang. Pahalanya datang. Pahalanya lama-lama itu, papnya convert, pahalanya diberi. Dosa dibuang. Dosanya makan babi, dosanya main judi, dosanya minum arak, dosanya nutup aurat, perempuan. Ya kan dosa semua ya. Maka dosanya apabila sekalinya masuk Islam, semua dosa itu habis. Tapi pahala lama balik. Kan? Untung dia. Karena Nabi bersabda, Al-Islamu yajubbu ma qabla. Islam menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sekiranya orang itu memeluk agama Islam. Pahala nak dipolahnya dulu, balik semula diberi. Barunya dinilai sebagai pahala
untuk membantunya di akhirat nanti. Karena di akhirat itu yang berguna cuma pahala. Duitnya dipakai sini. Cara transaksinya pahala. Bukan debit card, bukan kredit card, bukan semua kad-kad dipakai. Walaupun kita ngengkah dalam poket mayat kredit card. Saya ada ke nyucuk kat sini. Saya ada. Okay. Pahala. Jadi kita masa tu sama macam kita nyimpan duit, nyimpan pahala tu. Pahala kita salat 5 waktu, pahala kita salat sunat, pahala kita puasa bulan Ramadan, puasa sunat, pahala kita beri zakat, pahala kita pergi haji, pahala kita bersedekah, berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan jiran, berbuat baik dengan masyarakat, suka menderma, itu kebaikan-kebaikan yang menghasilkan pahala. Maka pahala itulah akan menjadi akan membantu kita di akhirat nanti bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Adapun pahala rahmat Allah siada. Maka kita mesti sentiasa memohon rahmat. Allahumma arhamni. Kan doa. Allahumma firli warhamni. Ya Allah, ampunkan dosaku. Berikanlah aku rahmatmu. Rahmat yang penting dalam Islam. Rahmat ialah penyebab kita dapat masuk surga. Okay? Rahmat. Tanpa rahmat, belas kasihan Allah Ta'ala, banyak ni pun amal kita dapat. Maka minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik orang mati pun kita doa rahmat. Allahumma arhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berikan rahmat kepadanya, ampunlah dosanya, maafkan kesalahannya, bersihkanlah dosa dia daripada dosa-dosanya. Mesti kita disebut Allah marhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' madkhalahu. Luaskan kuburnya, wa akrim nuzulahu. Muliakan tempatnya di dalam kuburnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya satu taman daripada taman-taman syurga. Kita berdoa lah. Wala taj'al qabrahu hufratun min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Semua yang memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya Allah suka kita selalu berdoa, minta rahmatnya, minta ampunan, minta kemaafan, minta rahmat, terus minta. Jangan merasa aku tu dah garanti masuk surga, ingat. Jangan patan kita ya. Jangan merasa aku tu dah kuat ibadat. Mati hari tu, betul dalam surga aku tu. Jangan perasan kita ya. Okay? Karena kita nanggap ada para sahabat Nabi dulu, tidaknya sentiasa merasa kurang. Mengikut riwayat Sayyidina Umar pernah asalnya nak berwuduk, pucat mukanya. Orang nanya, ya Umar, kenapa kau selalu nak ibadat, nak salat, pucatlah muka kau macam orang takut dengan sesuatu. Apa kata Umar? Aku nak berhadapan dengan penciptaku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tahu apakah ibadatku diterimanya ataupun tidak. Umar ya, orang yang dah dijanji masuk surga. Kan ada 10 orang sahabat mubasyirin, asyara ashab mubasyirin bil jannah. Dalam hadis sebut. Ada 10 sahabat yang namanya udah confirm masuk surga. Antaranya sahabat 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan yang lain-lain. Pun kita ada aku tu dah ganti masuk surga. Nama aku dah dalam.
Malas aku nak semayang lagi. Buang masa ya semayang. Dia juga Nabi apabila salat malam terlalu lama. Sampai baca 3 surah. Surah Al-Baqarah, surah Imran, surah Al-Ma'idah. Cuba tak gambarkan. Surah Al-Baqarah ya aja dah sekian. Nah, 200 lebih ayat. Sampai bengkak kaki Nabi kotan lamanya berdiri. Jadi Aisyah negur lah. Ya Rasulullah, apalah kita kuat gila salat sunnah. Sedangkan kita udah diampun Allah dosa. Dosa telah lalu, dosa akan datang. Semua dah diampun. Siapalah semayang sampai dia habis-habis. Sampai berjam-jam, sampai kempang kaki, berdiri lama. Jawab Nabi, Aisyah. Afala akun abdan syakur? Kata Nabi. Dengan sebab Allah telah ngampun dosaku lah, aku memperbanyakkan ibadatku. Untuk menunjuk syukurku kepada Allah SWT di atas pengampunan dosa tersebut. Kita saya sempat bengkak kaki. Dah Assalamualaikum dah habis. Okay, saya bengkak. Sembahyang tahajud kita pun 2 rakaat aja. Sembahyang witir kita pun milih rakaat aja. Nak paling ringan pilih. Saya sempat bengkak kaki. Allah. Betapa jauhnya antara kita dengan sahabat dan para rasul dan para sahabat. Begitu hebat. Tapi walaupun macam ya, kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa. Sikit-sikit insya-Allah lama-lama jadi bukit. Asalkan kita konsisten dalam melakukan ibadat dan yakin dengan pahala yang Allah janjikan, walaupun sikit. Yang fardu jangan tinggal, yang sunat mungkin sikit. Kadang semayang sunat selepas maghrib, kadang kadang semayang sunat selepas isyak, kadang sihat, buat permulaan sihat. InsyaAllah sambilnya kita bujuk hati kita, bujuk hati kita. Supaya kita terus konsisten dalam melaksanakan ibadat sunat. Karena ibadat sunat tu fungsinya apa? Walaupun yang enggak sunat, sunat sih boleh malas nak aku kau. Nah, kenapa? Di antara fungsi salat sunat, kelak ibadat yang paling utama yang akan ditanya apabila kita bangkit daripada kubur, kita diburu ke padang mahsyar, nya akan nanya salat. Allah akan nanya tentang salat kita. Dalam hadis panjang Nabi Muhammad, apabila salat kau okey, dak puasa, dak haji, dak zakat berjalan dengan mudahnya. Diperiksa dengan mudah. Apabila salat kau melekat, macam mana yang melekat? Mungkin bacaan Fatihah kau betul. Mungkin sujud kau betul, tulang belakang kau ketika sujud. Ketika kau rokok, sama juga bengkok tulang belakang kau, sedangkan disuruh lurus. Atau ada tamak ninah antara rukun-rukun tersebut. Ada berhenti sekejap, maksudnya tamak ninah kan rukun. Kedak manok matuk padi kedaknya sembahyang bum 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 bum. Ada tamak ninah. Ia semua diperiksa. Bacaan Fatihah nak wajib ya. Bacaan tahiyat akhir ia nak wajib. Tahiyat awal sunat. Beri salam pertama ya wajib. 3 ya bacaan rukun di dalam salat. Mesti diperbaiki bacaannya. Supayanya menepati seperti mana yang dikehendak oleh Allah dan Rasul. Baik. Kemudian apabila diperiksa banyak problem salatnya tu. Tuk kurang, macam-macam kurang aja. Allah madahnya ada salat sunat sih.
Tanggal dalam file yang nak dicatat oleh malaikat dua kan, rakib, atid kan. Rakib tu kan catat nak bagus. Ya, tok rajin sembahyang sunat, tok. Coba tanggal, catatannya ada siknya sembahyang sunat. Malaikat ada, si ada gaya itu. Si ada sembahyang sunat. Dah, habis cerita lah kau. Kam malaikat. Punya ada sembahyang sunatnya. Ya Rabbi. Sekian sembahyang sunat setiap qabliyah ba'diyah kata orang kita sebut nak. Sembahyang sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat duha, banyak sunat. Maka kata Allah, ambil pahala salat sunatnya, coverkan ke salat wajibnya yang no ada problem. Maka salat kita tadi, maka kita terlepas daripada seksaan disebabkan oleh pahala salat sunat boleh menampung pahala salat kekurangan-kekurangan yang ada dalam salat fardu kita. Ya, fungsi salat sunat. Jangan kita melecehkan salat sunat. Okay. Tapi kita perlu bujuk hati kita. Bujuk, perbiasakan diri. Kadang kita tu berat nak angkatnya. Nah, maka kita bujuk diri kita. Kita ingat tadi bahawa mungkin salat fardu aku banyak yang kurang. Maka mudah-mudahan dengan ada salat sunat aku rajin. Mudah-mudahannya dapat menampung problem-problem yang ada dalam aku melaksanakan salat fardu aku sebelumnya. Okay. Ya, fungsi salat sunat. Baik. Okey. Macam ni? Ayat lain cerita lah. Macam dalam YouTube sembahyang tarawih 7 minit kan. Ayat ada hukumnya yang tertentu. Okey. Sembahyang yang si ada tamak ninah namanya. Karena tamak ninah tu rukun dalam sembahyang. Kita lepas baca Fatihah, baca surah, kita jangan terus rokok. Berhenti sekejap, baru rokok. Kak baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali, berhenti sekejap, baru angkat. Dia juga, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Terus turun. Jangan angkat, terus turun terkejutnya. Ya, namanya si ada tamak ninah. Tamak ninah tu rukun dalam salat. Si ada tamak ninah, sembahyang kita batal. Macam sembahyang 7 minit. Tarawihnya batal lah. Okay. Jangan kita anggap, oh ini sunat. Sekati kencang aja lah. Jangan. Sembahyang sunat pun hukumnya sama dengan sembahyang wajib. Bacaannya perlu betul, tamak ninahnya perlu ada, rokok kita perlu lurus, tulang belakang kita, ketika kita sujud, tulang belakang kita perlu lurus, tangan kita perlu ngadap kiblat semua. Okey, ibu jari tangan kita sujud ya. Jangan polah jamiah. Jangan digenggam jamiah. Lurus. Semua ngadap kiblat. Kita takbir. Tapak tangan untuk ngadap kiblat. Allahu Akbar. Allah. Yang ada 2 cara. Allah. Telinga tu. Allahu Akbar. Tahu? Allahu Akbar. Okay, jangan Allahu Akbar. Lalu kita nak awal sembahyang. Allah. Ada lagi. Allah. Ya nak tahu siapa dia ikutnya lah. Wallahualam. Sami Allah liman hamidah. Ayat limpas telinga, ada tinggi gila. Itu saja untuk buat kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر